Ini bukan perkara baru, tapi warga asing dah lama rompak tanah dalam bumi Malaysia. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu, tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni, kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung, dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah, semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok, korang akan rasa macam, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Dan yang paling buruk sekali, diorang ni bukan sekadar menguasai ekonomi. Diorang juga ada buka pusat pelacuran Bangla for Bangla. Orang Malaysia nak masuk, jangan buat gila. Itu memang untuk warga mereka. Gila tak diorang ni? Dah kuasai ekonomi, kuasai tempat, buat pula jenayah yang tak masuk akal. Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR. Menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Dalam satu pembongkaran yang saya buat di area Seri Petaling, ada satu pasar raya kat sana tau. Hebat, menakjubkan. Tak pernah saya tengok dalam pasar raya ada banyak pusat urut, pusat perjudian yang dikawal oleh warga China. Ini bukan sekadar rumah urut biasa-biasa, tapi mereka melaksanakan aktiviti pelacuran yang sangat besar di tingkat 2 pasar raya di Seri Petaling. Wow, bukan sekadar menguasai ekonomi, bukan sekadar menawan bumi Malaysia, mengambil tanah kita. Mereka juga begitu sombong, begitu belagak, begitu berani menjadi kuasa besar industri pelancuran dalam bumi Malaysia. Gila kan? 2 wanita tempatan menetap bersama lelaki warga Afrika ini. Keluar. Kenapa kau orang ada di sini? Pada tahun 2016 lebih kurang, saya ada buat satu pembongkaran bersama dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Time tu, saya memohon kebenaran untuk membongkarkan tentang masalah pendatang asing dari Afrika yang menjalankan aktiviti pengedaran dadah di kawasan Nilai dan Mantin. Saya minta kepada diorang untuk benarkan saya bermalam menyewa satu apartmen di kawasan Mantin. Saya nak tinggal selama sebulan, nak tengok adakah benar berlaku aktiviti yang sangat-sangat tidak bermaruah oleh warga Afrika. Benda itu disahkan memang berlaku. Cuma atas faktor keselamatan saya tidak dibenarkan untuk menyewa di sana. Kerana difahamkan mereka ini bukan sekadar mengedar dadah, tapi mereka juga sangat berbahaya, bergaduh dan boleh menyebabkan pelbagai masalah kepada orang kita. Difahamkan mereka ini juga menggunakan pas pelajar, hanya bertopengkan pelajar bagi menjalankan aktiviti pengedaran dadah yang sangat besar berlaku di kawasan Mantin dan juga Nilai. Kawasan kolej yang sangat popular di kawasan Mantin. Gila ni. Gila ni. Kalau kita biar, ranak Malaysia. Semua orang dah mula bising pasal isu Rohingya kan. Yelah, Rohingya sekarang dah jadi macam satu bahan topik utama, terutama dalam tempoh PKP ni. Tapi ada pula NGO yang mempertahankan diorang. Nak pertahankan buat apa? Sebab diorang ni sekarang ni dah menguasai banyak tempat. Antara tempat yang mereka kuasai seperti Selayang, Gombak,
balakong dan ceras. Malah saya difahamkan banyak lagi tempat yang ada orang Rohingya. Di mana ada peluang, di situ ada mereka. Mereka menggunakan kad UNHCR sebagai pelarian untuk membolehkan mereka tinggal di bumi Malaysia. Dan baru-baru ini ada orang bongkarkan tentang aktiviti mereka berniaga di tepi jalan secara sembrono, secara bebas, tanpa berisau langsung dengan tindakan pihak penguat kuasa. Hebat dia orang ni kan? Berani kan? Umpama perumahan setinggan di Mexico. Begitu sekali perumpamaan yang dapat diberikan kepada penempatan haram di Bukit Malut Langkawi. Kecoh sekarang ni pasal isu Bukit Malut ni. Manakan tidak, kan? Dulu dikatakan ada 800 rumah haram dibina di Bukit Malut yang melibatkan ribuan orang warga asing. Tapi sekarang ni, baru-baru ini Berita Harian membongkarkan ada 1000 rumah haram dibina di Bukit Malut yang melibatkan 10,000 penduduk warga asing. Tapi yang peliknya, ada sumber mengatakan mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card, boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak ke sampai satu hari nanti mereka menjadi YB di tempat korang? Time tu baru korang berakal. Hilang tanah, hilang maruah, hilang kuasa. Masalah kepada semua isu warga asing ni ialah, antaranya ialah kerana ada kuasa-kuasa ghaib. Ada orang yang menggunakan kuasa mereka untuk melindungi warga asing. Iya ke ni? Iya ke ni? Tapi difahamkan iya. Kalau betul, rosak. Inilah dia perosak negara. Hello! Sampai bila kita nak biar, nak tengok, nak melangut, tengok bumi kita ni terus ditakluki warga asing? Sedangkan kita ni kena menyewa rumah, bersusah payah nak beli tanah, tapi dia orang dengan sewenang-wenangnya merampas tanah bumi kita. Kepada NGO-NGO yang sedang nak tunjuk hero, nak belagak sangat, nak menjadi hero kepada warga asing, udahlah tu. Udahlah. Korang ni orang Malaysia. Sepatutnya korang ni mempertahankan bumi Malaysia, bukan sibuk mempertahankan warga asing. Jangan sibuk bercakap pasal isu hak kemanusiaan, sedangkan korang kena faham, kami juga nak hak kami sebagai rakyat Malaysia. Kalau korang rasa korang bagus, pertahankan kami dulu sebelum mempertahankan warga asing. Jangan sampai lagu warisan bumi dipijak menjadi milik orang menjadi kenyataan. Sesuatu perlu dilakukan segera sebelum bumi Malaysia terus ditakluki, terus ditawan oleh warga asing. Jangan sampai satu hari nanti kita hilang kuasa, kita hilang semuanya. Kalau anda rasa setuju dengan apa yang saya sampaikan, jangan lupa komen di bawah, klik dulu subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng, nyatakan komen anda dan sila share video ini supaya ramai orang tahu apa warga asing telah buat di bumi Malaysia. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam pencerita.